Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awal ini bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita sedang melalui dan akan bermula Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 bermula 12 hari bulan hinggalah 6 Jun 2021. Dan Perintah Kawalan kali ini, sektor ekonomi dibenarkan semua, iaitu aktiviti perniagaan, perkilangan, perladangan, komersial dan semua AKS, PKS dibenarkan untuk melakukan operasi. Kalau kita bandingkan pada Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 dan juga 2.0, kalau kita rujuk angka kerugian yang dialami negara berbilion ringgit ketika itu. Satu hari 2.4 bilion pada PKP 1, manakala hampir 16 juta sehari negara kerugian akibat penutupan sektor ekonomi dan beberapa sektor lain dibenarkan dibuka ketika itu. Tetapi kali ini kerajaan mengambil pendirian sektor ekonomi tidak boleh ditutup tetapi dengan SOP yang ketat. Tetapi ia juga menimbulkan persoalan, ada di kalangan penganalisis mengatakan negara akan kerugian juga tetapi berkurangan berbanding 600 juta tetapi sekitar 150 hingga 200 juta. Kerana ada juga sektor-sektor pastinya akan terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Jadi untuk melihat perkara ini dan bagaimana kita menganalisa realiti di lapangan, bukan dengan hanya dengan angka yang besar seperti yang dikeluarkan oleh MOF ataupun Bank Negara Malaysia, tetapi rakyat di bawah sana. Apakah mereka tidak terkesan ataupun mereka sebenarnya lebih teruk dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Jadi bagaimana kita dapat meminimalkan impak perintah yang terbaru ini. Jadi di talian melalui Skype, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School ataupun PSB, PBS. Assalamualaikum Dr. Razman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nazri. Ya, Dr. Razman, adakah Perintah Kawalan Pergerakan ini satu perintah yang wise ataupun suatu yang munasabah? Kerana banyak kali sebelum ini Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan sebagainya menyatakan tidak akan ada perintah kawalan yang akan menutup sektor ekonomi dan juga menghadkan pergerakan masyarakat dan sebagainya. Tetapi nampaknya dengan peningkatan ketara COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan terbaru dikuatkuasakan tetapi sektor ekonomi semuanya dibenarkan beroperasi. Apa maksud yang boleh kita baca? Ya, Nazri, apabila kita melihat sejak tahun lepas, awal tahun lepas apabila kerajaan mula memperkenalkan PKP yang pertama pada bulan Mac, tujuan utama PKP dilaksanakan pada masa itu pada kali kedua dan kali ini pada kali ketiga semata-mata hanya bermaksud untuk menangani krisis kesihatan. Itu adalah sebab utama mengapa PKP dilaksanakan. Dan apabila kita lihat yang terbaru ini, memang tujuannya sama kerana kita mendapati kadar jangkitan semakin meningkat kepada 4,000 hingga menghampiri 5,000 dan ini adalah sesuatu yang serius kerana kalau kita lihat pada awal tahun jangkitan pun ketika itu sudah serius 2,000 lebih tetapi sekarang menjadi lebih serius dan memang apabila setiap PKP dilaksanakan tujuannya untuk membendung kadar jangkitan yang tinggi dan ini kita tidak boleh rancang. Kalau kita kata lepas ini kita tak nak buat PKP pun tetapi kita tidak boleh tahu, kita tak tahu adakah jangkitan akan jadi lebih serius atau tidak melainkan kita terus melaksanakan program vaksinasi. Oleh sebab itu apabila PKP dilaksanakan satu lagi konsekuensi ataupun impak daripada PKP adalah ia akan menjejaskan sektor ekonomi seperti yang Nazri sebut. PKP pertama tu rugi 24 bilion sehari, kedua 600 juta dan ketiga ni mungkin sekitar 200 ataupun 300 juta. Ini adalah satu lagi kata kebimbangan ataupun yang harus dibincangkan, diambil kira kerana kalau kita lihat pada awal tahun lepas semasa itu PKP diperkenalkan, kerajaan masih lagi mempunyai hasil pendapatan yang pun kata mencukupi untuk perbelanjaan pada tahun itu dan perniagaan kalau kita lihat pun masing-masing itu masih lagi mempunyai pendapatan yang boleh digunakan untuk menampung kos operasi sepanjang PKP yang pertama dilaksanakan. Tetapi selepas setahun kita tahu bahawa
suasana sekarang amat berbeza. Perniagaan terutamanya satu sektor yang terjejas apabila berlaku PKP masih lagi tidak mampu pulih daripada yang sepatutnya. Kita lihat berapa banyak perniagaan telah gulung tikar, kadar pengangguran masih lagi tinggi melebihi 700,000, dan apabila PKP 3.0 dilaksanakan, ia tidak boleh seperti PKP yang pertama kerana kita akan menyebabkan krisis ekonomi itu menjadi kembali teruk. Kita dalam fasa pemulihan. Kalau kita lihat pengumuman baru-baru ini, kadar pertumbuhan KDNK suku tahun pertama tahun ini 2021 adalah negatif 0.5%. Masih lagi negatif, tapi kalau kita bandingkan dengan suku tahun keempat 2020, pertumbuhan ketika itu adalah negatif 3.4%. Jadi kita sekarang dalam proses ke arah pertumbuhan yang positif. Kemungkinan tak tahulah mungkin suku tahun kedua tahun ini. Namun ianya boleh terencat, ia boleh menjadi kembali negatif dalam jumlah yang banyak jika kita tidak berjaya menangani krisis ekonomi yang berlaku jika PKP 3.0 ini dilaksanakan seperti PKP 1.0. Disebabkan itulah saya melihat sektor ekonomi masih lagi dibenarkan operasi. Impak negatif kekal ada kerana kita lihat bukan semua perniagaan dapat dibenarkan buka. Banyak perniagaan ada juga ditutup, ada yang apabila berlaku kesakitan dalam sistem ataupun perkalaan data HIDE tu, HIDE, dan juga apabila kita lihat pejabat pun tidak boleh beroperasi dengan kapasiti penuh. Impak negatif masih ada, namun kita lihat ianya mahu diminimalkan dengan membenarkan sektor-sektor ini masih berjalan asalkan mereka mematuhi SOP yang ketat ini. Ya, kalau kita rujuk dengan arahan terbaru kerajaan ini, sektor ekonomi dibenarkan operasi seperti biasa dengan SOP yang ketat, cuma tidak dibenarkan aktiviti sosial dan juga aktiviti keramaian, itu jelas. Tetapi sektor ekonomi ini jugalah yang menyumbang peningkatan kes yang ketara sejak awal tahun ini, iaitu tempat kerja, tempat bina, industri kilang dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mencapai penurunan kes yang munasabah ataupun minima dapat melandaikan lengkok COVID-19, kenapa sektor-sektor yang mempunyai kes yang tinggi ini, yang masih menyumbang kes yang tinggi, kalau kita boleh rujuk kepada angka-angka yang diumumkan saban hari, ia terpaksa dibuka kerana kita hanya memikirkan sektor ekonomi. Tetapi hal berkaitan dengan kesihatan awam masih tidak dapat kita tangani sejak pelaksanaan darurat dan juga PKP 2.0. Dr. Azman. Ya, memang itu juga menjadi persoalan. Kalau kita lihat statistik data, memang data itu tidak menipu. Kebanyakan kluster jangkitan itu adalah datang daripada satu sektor industri perkilangan. Namun kita kena tengok juga lebih dalam, iaitu kalau jangkitan yang berlaku di kilang melibatkan pekerja, mereka mudah dikawal dari segi pergerakan kerana kalau mereka duduk di dalam quarters pekerja, tempat mereka tinggal itu boleh jadikan pusat kuarantin dan kita boleh hadkan pergerakan mereka mungkin daripada tempat kerja ke tempat quarters saja. Tetapi jika berlaku jangkitan di pasar raya atau di pasar malam, mereka yang dijangkiti itu terpaksa dikuarantin sama ada di pusat kuarantin atau di rumah masing-masing. Dan ini meninggikan lagi risiko untuk berlakunya kluster jangkitan yang lebih luas. Dan disebabkan itu saya melihat peniaga ataupun pengilang-pengilang ini mereka mahu meneruskan aktiviti perkilangan mereka, tetapi syaratnya ialah mesti mempunyai fasiliti ataupun cara untuk membendung jangkitan itu daripada keluar daripada kawasan kilang ataupun kuartus penduduk ataupun pekerja mereka itu. Disebabkan itu kita kena tengok juga walaupun memang jangkitan tinggi di kawasan perkilangan itu, tetapi kaedah untuk mengawalnya daripada merebak itu lebih mudah berbanding dengan kluster di kawasan perumahan ataupun di pusat perniagaan di luar sana. Dan kalau kita lihat juga dari segi kadar jangkitan ini, ianya apabila telah berlaku di satu kawasan itu, apabila semua telah dikawal dari segi kadar jangkitan di kawasan itu, maka mereka-mereka yang telah pulih sepenuhnya dari itu, maka boleh dibenarkan untuk kembali bekerja. Sebab kita tahu COVID-19 ini dia punya jangkitannya apabila telah
kembali negatif, dia boleh dalam sekitar 14 hari, 10-14 hari. Jadi selepas itu wajar kilang-kilang ini meneruskan aktiviti perkilangan mereka seperti biasa. Jadi dari keluhan sebahagian daripada peniaga ataupun mereka yang terlibat dengan perusahaan kecil dan sederhana, perusahaan mikro dan juga bergaji hari ini, mereka rasa mereka tidak dapat keadilan dalam pelaksanaan PKP dengan apa yang mereka lihat ada double standard dalam pelaksanaan ini, iaitu kilang besar, tapak banner yang besar memang dibenarkan kerana mereka mempunyai SOP dan mereka mudah mengawal jangkitan kalau itu berlaku. Tetapi bagi untuk terus memastikan pemulihan ekonomi bagi kelompok IKS, PKS dan juga industri yang terkesan amat seperti industri pelancongan, industri pembinaan, industri kata pun otomotif dan sebagainya. Jadi apa perancangan kerajaan kalau Dr. Razban boleh bagi cadangan kalau mereka memerlukan suntikan baru, moratorium dan sebagainya, pinjaman bank kena bayar, bayaran sewa kedai, premis dan sebagainya perlu dibayar, income tax perlu dibayar. Jadi dalam keadaan sekarang yang tidak menentu dan pelaksanaan PKP yang kejap buka, kejap tutup. Jadi ini juga menjadi persoalan kepada mereka. Dari sudut ekonomi, bagaimana ia perlu ada konsistensi ataupun keputusan yang tepat dalam membuat keputusan. Ya, saya setuju memang peniaga-peniaga perusahaan mikro, IKS, PKS semua ini mereka harus diberi bantuan dan kebiasaannya kalau kita lihat apabila PKP pertama diumumkan, PKP kedua diumumkan, ianya diikuti dengan pengumuman oleh kerajaan berkaitan dengan pakej rancangan fiskal. Di sini saya berharap juga apabila PKP ini dilaksanakan ataupun diumumkan dalam masa seminggu ni, saya berharap akan ada pengumuman tentang pakej rancangan fiskal yang membantu mereka yang terjejas ini. Saya mengharapkan kalau dari segi individu ataupun isi rumah ni memang ada lagi lah ruang untuk kita mendapatkan moratorium pinjaman bagi mereka yang terjejas. Sebab kalau kita tahu, tengok prestasi bank tahun lepas tu sebenarnya masih lagi untung walaupun setelah beri moratorium secara blanket kepada semua orang. Dan kalau kita lihat subsidi upah yang memang telah dilakukan sejak daripada tahun lepas hingga pakej rancangan terkini itu harus juga diteruskan. Kali ini saya berharap ada juga moratorium lain berbentuk seperti moratorium ke atas sewaan premis ataupun tapak kerana selama ini peniaga masih lagi belum dapat apa-apa moratorium ataupun penangguhan untuk sewaan tapak dan juga cukai taksiran. Kalau kita lihat baru-baru ini di Selangor apabila bazar Ramadan terpaksa ditutup beberapa hari awal sebelum sebelum Hari Raya, maka kerajaan di Selangor telah memberikan bantuan RM500 kepada setiap peniaga bazar. Mungkin bantuan one-off sebegini pun boleh diberi kepada peniaga yang terjejas kerana tak lama lagi nak raya. Jadi ini adalah orang kata gesture of goodwill daripada kerajaan untuk bersimpati dengan apa yang berlaku sekarang. Apa yang mungkin harus juga difikirkan di sini ialah kalau kita lihat dalam inisiatif Belanjawan 2021 dan juga Permai serta Permekasa, antara fokus utama ialah memastikan lebih ramai lagi penduduk kita mendapat pekerjaan. Dan kalau kita lihat statistik Januari, Februari hingga Mac tahun ini, mereka yang menganggur itu masih tinggi. Mereka yang mendapat pendapat pekerjaan itu meningkat sedikit sangat. Mungkin kali ini fokus dalam rancangan fiskal ni berikan pekerjaan kepada mereka yang menganggur ni. Tak kisahlah apa pekerjaan berbentuk kontrak ke, dan pekerjaan yang boleh membantu sektor kesihatan kita. Sebab sekarang ni kalau kita lihat dengan kadar kita yang tinggi, kita dengar banyak keluhan frontliners yang kerja tak henti-henti. Mungkin kita dapat ambil lebih ramai pekerja yang membantu dari segi logistik, pentadbiran ataupun urusan operasi, bukannya yang injek orang atau tidak, tapi dari segi isi borang dan sebagainya, dan juga membantu dalam program inisiatif kebangsaan. Sebab kalau lebih ramai lagi membantu, lagi banyak PPV, pusat pemberian vaksin itu dapat dibuka, ini akan mempercepatkan lagi peratusan mereka yang telah divaksin. Dan satu lagi isu kat sini, mampu ke kerajaan memberi satu lagi pakej rancangan fiskal, ada duit ke tak, ataupun terpaksa tambah hutang ke tidak lagi. Namun kali ini kita kena fikirkan cara yang lebih inovatif. Tidak semestinya kerajaan perlu mencetak duit untuk memberi wang tunai secara langsung kepada rakyat ataupun isi rumah, tetapi
mewujudkan satu kaedah mekanisme seperti netting ataupun mukasah, yang mana individu atau isi rumah boleh mendapat kredit ataupun voucher yang boleh digunakan untuk dalam transaksi perniagaan untuk membeli barang atau perkhidmatan, dan perniagaan ataupun organisasi yang menerima kredit atau voucher ini boleh digunakan untuk claim kemudian apabila membayar hutang atau membayar cukai. Jika ini dapat dilakukan, maka kerajaan tidak perlu menambah hutang baru, tidak perlu mencetak duit, tetapi aktiviti perniagaan akan dapat terus dilakukan untuk beberapa bulan ke datang. Di situ saya lihat penting apabila PKP kali ketiga ini dilaksanakan, satu pakej rancangan fiskal yang baru harus diutarakan oleh kerajaan. Bagaimana pelaksanaan bantuan fiskal ini dapat menepati ataupun bersasar pada kelompok-kelompok yang terkesan dalam pelaksanaan yang terkini ini, PKP 3.0, Dr. Razman? Okey, kita ada data, kita ada laporan mingguan oleh unit laksana di bawah Kementerian Kewangan. Dan apabila kita lihat yang telah dilakukan oleh unit laksana itu, mereka memang telah tahu kat mana yang perlu diberi bantuan, sektor mana yang masih lagi orang kata belum pulih sepenuhnya. Namun sebenarnya kalau kita nak tengok ni, ada usaha jangka masa pendek, sederhana dan panjang di dalam menangani ini. Kalau kita lihat sekarang ni, perkara data yang sediaan ini memang perlu digunakan untuk membantu mereka yang terjejas. Namun jangka masa panjang ada kaedah lain yang boleh dilakukan untuk memastikan segala duit yang ataupun bantuan yang disalurkan itu tepat kena kepada sektor dan mereka yang terjejas, tidak berlaku keterisan dan tidak orang kata pergi kepada shadow ekonomi atau black ekonomi. Tapi itu jangka masa panjang ada caranya. Kalau masa sekarang ni kita lihat yang paling terbaik menggunakan segala maklumat dalam bekalan data yang telah ada kerajaan ada dan mengerahkan pekerja-pekerja ataupun kaki tangan agensi kerajaan ini untuk turun padang memastikan mereka semua mendapat bantuan. Tapi kerjasama daripada pihak swasta pun penting. NGO, Persatuan Penduduk, Perniagaan, kita tak boleh orang kata tengok dan biarkan saja kerajaan buat. Sama-sama kena tolong untuk memastikan impak negatif terhadap sosial ekonomi yang melanda kita sekarang ini dapat diminimumkan untuk beberapa bulan ini. Dari aspek angka memang menarik untuk kita hebahkan kepada rakyat. Misalnya unjuran terkini BNM kekal kepada 6.0% dan juga hingga 7.5% pertumbuhan KDNK negara. Dan juga angka-angka yang dikeluarkan oleh MITI, pelaburan dari asing dan sebagainya masih signifikan kepada negara dan menjadi pusat ataupun tumpuan pelaburan asing. Tetapi realiti kita lihat masyarakat di bawah sana, golongan pekerja, PKS, IKS, kebanyakannya mereka hampir mengatakan mereka bergelut. Yang baru nak bertatih pulih mereka dengan pelaksanaan PKP ini, pastinya mereka akan jatuh semula. Mereka yang mungkin baru sedikit bernafas, mungkin tidak dapat bernafas lagi dengan pelaksanaan yang terbaru ini. Jadi bagaimana naratif yang sepatutnya dihebahkan oleh pihak kerajaan? Kerana ia benar-benar ada satu gap yang besar. Angka unjuran betul dari sudut fiskal dan sebagainya, kemampuan negara untuk pulih berbanding negara-negara lain, itu satu berita yang menarik. Tetapi realiti masyarakat yang amat gelisah, amat gerun dengan situasi semasa dan tidak tahu bila ia akan berakhir dan bagaimana mereka nak bernafas semula. Jadi bagaimana naratif ini perlu diangkat dan menjadi satu pedoman kepada kerajaan? Ya, betul. Kalau kita lihat nombor-nombor angka-angka ini adalah bersifat makro. Dan kalau kita sebut tentang peningkatan ekspor, import dari segi peningkatan hasil, ia ini bukan pergi kepada rakyat mahir, dia pergi kepada organisasi syarikat besar-besar dan dia pergi kepada pemegang saham dan sebagainya. Jadi disebabkan itu apabila rakyat melihat angka ini, mereka tidak merasakannya sebab apa yang mereka lihat, gaji kekal sama, ada gaji dikurangkan. Apabila mereka pergi ke pasar raya, barangan semakin meningkat harganya. Sekarang ni hutang pun dah tak boleh ditangguh, kena bayar. Jadi mereka tidak boleh kata hadam ataupun
kaitkan segala indikator yang positif ini dengan apa yang berlaku sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang di dalam suasana ataupun dalam zaman media sosial ini, kadang-kadang apabila ia sering dibicarakan di kalangan rakyat, ia akan menjadi sesuatu yang amat besar dan menjadi kata satu masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Rakyat berbicara tentang apa yang berlaku mereka setiap hari, disebarkan dalam media sosial, dan ini akan menenggelamkan segala nombor-nombor yang positif tersebut. Oleh itu, bagaimana untuk menangani ini, kita pun harus juga menggunakan media sosial ini untuk mengambil kira segala keluhan rakyat itu. Sebagai contoh, kalau kita tahu ada beberapa personaliti di negara kita, alhamdulillah berjaya menunjukkan inisiatif mereka untuk membantu mereka yang terjejas. Setiap isu yang timbul ditangani dengan cepat, diberi bantuan. Itu baru satu orang, satu personaliti atau dua personaliti. Bayangkan jika usaha untuk menangani ini dilakukan oleh setiap agensi kerajaan. Kita tahu kita ada banyak kementerian, kita ada berpuluh, malahan beratus agensi. Bayangkan setiap mereka turun padang, kongsikan usaha mereka yang mereka lakukan untuk membantu setiap target customer mereka ataupun dia punya golongan sasar mereka, dan ini diwar-warkan. Ia akan mewujudkan sifat orang kata, okey, rakyat faham bahawa kerajaan pun tengah cuba tolong dan nampak impak dia. Satu yang boleh saya petik baru-baru ini, saya nampak lembaga zakat Sanur dalam media sosial, dalam Twitter baru-baru ini, dia share dia hanya kongsikan mereka terjumpa seorang yang duduk daripada Kedah tapi datang ke Selangor tapi tak ada pekerjaan, dan mereka beri bantuan, daftarkan sebagai asnaf dan cuba tawarkan tempat kerja dan juga tempat duduk tinggal. Dan penerima itu kata tak apa, dia nak cari kerja dulu, kalau dia tak dapat baru dia minta bantuan, atau kalau dapat dia akan cari di rumah. Tapi respon daripada situ amat positif, maknanya orang mula mempercayai usaha oleh agensi-agensi kerajaan ataupun kerajaan negeri ini untuk membantu. Saya lihat kat situ, tunjukkan keikhlasan kita untuk membantu, dan kita wawarkan tanpa orang kata syak wasangka bahawa tidak berlaku apa-apa datang dari kerajaan. Yang media sosial saya ingat, dan juga media utama juga harus memainkan peranan. Untuk meminimalkan impak juga, rakyat menunggu satu grand ataupun plan ekonomi besar negara. Kita tidak mendengar plan ekonomi negara dalam jangka masa panjang, kerana kita tak tahu pandemik ini akan berakhir bila. Kita pun masih mempersoalkan roll out vaksin yang amat perlahan di negara kita. Bilakah majoriti kita akan mendapat herd immunity ataupun immunity kelompok yang boleh kita dapat kelegaan sedikit untuk hidup seperti sebelum ini. Jadi di mana pandangan Dr. Razman tentang hal ini? Ya, sebenarnya kita dah ada grand plan lah, iaitu kita ada wawasan kemakmuran bersama 2030. Dia diumumkan ataupun dilancarkan pada tahun 2019. Tapi masa itu kita belum lagi mengalami situasi sekarang, pandemik dan krisis ekonomi. Mungkin kita perlu orang kata menilai, mengkaji kembali wawasan kemakmuran bersama kita itu, adakah ini sesuai pada masa sekarang ataupun perlu diubah sesuai. Dan sebenarnya tahun ini kita telah dalam rancangan Malaysia ke-12. Namun sehingga bulan 5 ni ianya belum diumumkan, walaupun kita sering sekali dengar akan diumumkan dalam beberapa minggu ni, tetapi masih belum didengar. Rancangan Malaysia ke-12 itu sepatutnya menjadi satu permulaan untuk menangani apa yang kita alami sekarang. Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan sekarang mengumumkan kita punya hutang kerajaan persekutuan dah hampir 60% daripada KDNK. Kita punya hutang kerajaan persekutuan banyak kita nak kena lunaskan dalam masa yang terdekat ini. Dan satu lagi statistik yang merisaukan iaitu hutang isi rumah berbanding KDNK telah meningkat hampir 93%. Jadi semua-semua ni harus dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12, bagaimana apabila keberhutangan kerajaan itu dapat dikawal, ia membolehkan kerajaan menjana hasil yang lebih orang kata mampu diberikan kepada rakyat, dan juga penggunaan menceburkan diri dalam ekonomi digital ataupun ekonomi yang boleh memberi sumber pendapatan baru, supaya inequality gap itu, jurang kemiskinan kekayaan di antara rakyat itu dapat dikurangkan. Itu
sebenarnya yang perlu ada dalam grand plan yang akan diumumkan oleh kerajaan tidak lama lagi, dan itulah yang sebenarnya kita nantikan. Okey. Dr. Razman, terima kasih atas perincian dan pencerahan kita bagaimana kita dapat meminimalkan impak pelaksanaan PKP 3.0 ini. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Putra Business School, Pensyarah Kanan. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center. Kita jumpa lagi.